Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pelajar-pelajar sekalian, bagi sekolah agama Sri Sabah Auni Darjah 3 Jannatul Firdaus, kelas saya, kelas Ustaz Ahmad Zaki bin Ibrahim. Hari ini kita nak masuk pada pembelajaran Darjah 3, pelajaran 5, tajuk kita wudu. Walaupun sebenarnya ini dah tak wajib belajar, saya rasa ya. Sebab kita dalam PKP ni sampai pelajaran 3 saja. Tapi kita terus belajar untuk kita habiskan kitab ini, kita baca saja, untuk menambah ilmu dan juga ia bermanfaat seterusnya. Hari ini tentang wuduk, iaitu kita akan belajar iaitu syarat sah wuduk 1. Ini je lah yang pertama saja. Wuduk apa semua tu, doa tu kita akan lihat nanti. Jadi untuk hari ini kita lihat pada 2 muka saja, 38 dan 39. Walau bagaimanapun ada yang dah jawab dalam buku aktiviti, bagus lah tu. Saya tak menghalang lah. Sebab itu buku aktiviti tu patutnya dipenuhkan lah, diisi lah, dibuat lah. Jangan ditinggal bersih sebagaimana dapat dan tinggal dan akhir tahun bersih macam itu juga. Itu awak punya buku, nanti rugi awak tak buat apa-apa. Itu yang pendahuluan lah. Kemudian saya memohon kemaafan minggu yang lalu, hari Rabu saya tak masuk, saya tak mengajar sebab saya tak sihat. Baru lepas ambil vaksin dan kemudian saya tak sihat beberapa hari, 4 hari saya demam. Tak demam sangat lah, tapi terlalu sakit badan, tak boleh nak bangun. Okey, tak apalah. Pelajar-pelajar sekian, kita tengok hari ini syarat sah wuduk. Yang pertama sekali kita tengok sebelah kanan saya dahulu. Syarat di Islam, mumayyiz, suci daripada haid dan nifas. 4. Tiada sesuatu yang boleh mengubahkan air wuduk. 5. Tiada sesuatu yang menghalang air daripada terkena anggota wuduk. 6. Mengetahui fardu wuduk. Yang 6. Kemudian 7. Air yang kita guna air mutlak. 8. Meratakan air pada anggota wuduk dengan cukup, teratur dan sempurna. 9. Masuk waktu bagi orang yang uzur daimul hadas. Yang sebelah kiri ni iaitu tentang pembahasan dia. Okey, syarat sah wuduk. Okey, ibadat ini kita ada 2 bahagian. Kalau hendak diterima ibadat tu, yang pertama hendaklah mengikut syarat. Ikut syarat tu baru sah dan diterima. Yang kedua iaitu mengikut syariat. Syariat ni maknanya yang Nabi ajar, yang ada dalam Quran dan hadis. Kalau kita reka-reka sendiri amalan kita itu, dia tidak diterima. 2 syarat untuk amalan kita diterima. 1, mengikut syarat. Yang kedua, mengikut syariat. Okey, hari ni tengok mengikut syarat sah wuduk ni. Islam itu siapa? Hendaklah orang yang mengambil wuduk itu orang Islam, bukan orang kafir. Tidak sah lah orang kafir ambil wuduk. Sama juga orang bukan Islam, orang kafir semayang, dia tidak sah lah. Yang kedua, mumayyiz, iaitu mereka yang dapat membezakan di antara bersih dan kotor, serta baik maupun yang buruk. Mumayyiz ni peringkat kanak-kanak kecil lagi, umur dalam 3 hingga 4 tahun, yang mana dia tahu yang mana bersih, yang mana kotor. Dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan sesiapa yang dah mumayyiz boleh jadi imam. Kecil lagi budak tu boleh jadi imam, tapi tidak sesuai lah. Lebih baik kita ambil orang yang lebih utama, iaitu orang tua lah. Tapi dia boleh, boleh jadi imam. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Orang perempuan yang hendak mengambil wuduk hendaklah suci daripada haid dan nifas. Mesti dah kering darah nifas, darah haid. Kemudian dia sudah mandi wajib, baru dia ambil wuduk. Barulah selesailah dia punya hadas kecilnya. Kalau dia ambil wuduk dahulu sebelum mandi wajib, wuduk itu tidak mengangkat hadas kecilnya, tidak mengangkat hadas kecilnya. Yang keempat, tiada sesuatu pun yang boleh mengubahkan air, iaitu air yang kita hendak guna untuk wuduk. Jangan ada sesuatu di atas anggota wuduk yang boleh mengubah air wuduk, seperti gincu, bedak dan sebagainya. Muka masih ada bedak, kita sapu dengan air itu bercampur dengan bedak, maka air itu sudah menjadi mustakmal, telah digunakan. Jadi air itu tidak sah untuk diangkat menjadi wuduk. Ada ngincu ke, ada bedak ke, ada tepung ke, ada gula ke, ada apa semua. Yang paling penting kita hendaklah bersihkan dahulu anggota-anggota wuduk
kita supaya mudah kita nak berwuduk. Yang kelima, tiada sesuatu pun yang menghalang air daripada terkena anggota wuduk. Jangan ada sesuatu yang menghalang air daripada sampai kepada anggota wuduk. Contohnya sesuatu yang bertampal. Ini tampalnya apa ni? Selotip, handyplus, apa semua tu? Lilin, kapur, getah, cat, minyak dan sebagainya. Okey. Minyak ni apa-apa saja minyak lah. Kita hendaklah bersihkan dahulu. Bersihkan baru kita ambil wuduk. Macam mana pula kalau orang yang kerja tu susah pula nak menghilangkan minyak dan menghilangkan cat. Kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bersihkan semampu kita baru kita ambil wuduk. Contohnya tangan kita kena minyak hitam. Kita basuh-basuh dengan sabun, tengok-tengok masih ada lagi hitam lagi. Kita basuh lagi sikit, tengok masih ada hitam lagi. Kita terus ambil wuduk ya. Memang susah nak buat lagi. Okay. Kalau contohnya terkena selumbar, iaitu sesuatu benda tercocok di dalam tangan, maka air pun menghalang selumbar, selumbar itu menghalang air untuk masuk ke tangan. Jadi apa perlu dibuat? Hendaklah dicabut selumbarnya dahulu. Cabutlah. Kalau tak boleh cabut, ditekan ke dalam. Macam mana pula? Kalau benda tu ke dalam, sah wuduknya. Tapi kalau benda tu di luar, tidak sah. Okey, mengetahui akan fardu wuduk yang 6. Fardu wuduk 6 ni iaitu 1. Niat, 2. Membasuh muka, 3. Membasuh tangan, 4. Membasuh kepala, 5. Membasuh kaki, 6. Tartib, iaitu berturut bersusun daripada mula sampai habis, tidak ada berhenti dari wuduk itu. Maknanya tartib itu dia niat, dia basuh muka, dia sampai basuh kaki. Jangan dia pergi basuh muka kemudian dia keluar rumah, dia jalan-jalan, dia balik sambung basuh tangan, kemudian dia keluar lagi minum teh apa semua, kemudian dia basuh kepala. Itu tidak sah. Seorang itu mestilah mengetahui fardu wuduk agar dapat melakukan wuduk dengan sempurna. Ini syarat sah wuduk. Hendaklah tahu rukun fardu wuduk. Kalau tak tahu, maka tak sah lah. Sama juga seperti solat. Tak tahu rukun solat yang 13 itu tidak sah. Ya, mesti dihafal. Okey. Dia bukan main hentam je, tak. Okey, sambung. Air yang digunakan yang ketujuh, air mutlak, iaitu air yang digunakan untuk mengambil wuduk hendaklah daripada air mutlak, bukan air mustakmal atau mutanajjis. Mutlak ni maknanya air yang betul-betul air. Mustakmal ni air yang telah digunakan. Mutanajjis ni iaitu air yang bercampur dengan najis. Mustakmal ni ada dua bahagian. Satu yang telah digunakan, satu lagi air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Mesti air itu air yang putih tak ada warna, yang belum digunakan, maka air itu sahlah kita buat wuduk. Okey. Yang ke-8, meratakan air pada anggota wuduk dengan cukup, teratur dan sempurna. Kita sapu kat muka tu betul-betul sapu. Air mesti sampai kepada anggota wuduk, kerana jika tidak sampai, wuduk kita tidak sah. Kalau muka kita sampai pada bahagian, saya tunjukkan gambar muka. Okey, ini muka untuk wuduk sampai sini lah kan, tempat tumbuh rambut kan. Okey, yang kita nampak di depan, kita bercakap dengan orang, kita nampak depan tu, itulah bahagian muka depan. Oleh kerana di sampai sini, kita basuh lebihkan sampai ke telinga di sini adalah hukumnya wajib, kerana melebihkan itu untuk menambah keyakinan. Jangan sampai belakang, lebih sedikit daripada kawasan sini kan. Jadi kita basuh ke atas sikit, basuh sini sampai bawah dia basuh. Supaya apa? Supaya air sampai dan menambah keyakinan kita, wuduk kita sah. Okey. Kemudian yang ke-9, masuk waktu solat bagi orang yang uzur, iaitu daimul hadas. Orang yang sentiasa berhadas ini orang yang uzur, orang yang sakit lah. Seperti perempuan yang beristihadah. Istihadah ni dia datang haid yang tak tentu masa kerana kanser. Hendaklah memastikan berwuduk setelah masuk waktu solat. Dengar azan saja baru wuduk. Dia sebelum tu sebenarnya dia hendaklah pakai pampers apa semua tu, ikat semua kemaluannya. Lepas tu dengar azan, dia ambil wuduk, terus dia melakukan solat. Kemudian tak boleh lagi buat ibadat lagi, kena wuduk lagi sekali untuk buat ibadat yang lain. Jadi pelajar-pelajar sekalian, di sini bawah latihan. Ini nantilah kita buat. Sebelum tu ini tak payah dulu buat. Kita baca info daimul hadas, iaitu orang yang terkena penyakit
hadas yang berterusan seperti kencing tidak tos atau istihadah. Kencing tak tos ni iaitu dia menitik-nitik keluar je, pipe sudah bocor lah. Kenapa ni? Kerana penyakit kanser juga ya. Dah tua biasanya, kerana keuzuran. Jadi pelajar-pelajar sekalian, saya mintalah kita buatlah buku ibadat yang ada di rumah lah. Yang tak ada tu tunggu saya pulang lah kan. Yang ini kemudian kita akan buat, InsyaAllah kita akan naik berjumpa juga dalam tahun ini. Peperiksaan saya tak tahulah macam mana. Jadi saya harapkan pelajar dapat siapkan buku aktiviti itu sampai tajuk wuduk, iaitu syarat sah wuduk sahaja. Kalau nak terus ke depan lagi, saya tak tanda lah nanti. Jadi kenapa saya tak tanda? Sebab kita belum belajar. Okay. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Semoga bersemangat. Bye-bye.